dia ada apa tu karakteristik dia, ciri dia, dia ada corona ni. Ni yang menyebabkan dia boleh melekat kepada reseptor dalam kita punya saluran pernafasan. Di Malaysia ni, kita telah mengenal pasti ada beberapa jenis vaksin yang bakal kita gunakan, ya. Jenis vaksin yang kita telah menandatangani untuk diperolehi oleh Kementerian Kesihatan adalah dari jenis teknologi mRNA. Jadi vaksin mRNA ini dikeluarkan oleh syarikat pharmaceutical Pfizer dan BioNTech, ya. Itu jenis yang pertama. Jenis kedua yang telah kita kenal pasti dan juga telah kita tandatangani untuk kita perolehi dalam masa terdekat adalah daripada jenis viral vector. Vaksin vector virus. Virus. Ya, ada itu dua jenis yang akan kita perolehi dalam masa terdekat. Masa terdekat ni lah. Kita jangka dalam insya-Allah dalam bulan Februari kita akan dapat apa tu supply dia, ya. Kita di Kementerian Kesihatan sentiasa memastikan apa-apa saja produk yang dibawa masuk menepati beberapa kriteria yang penting, ya. Kriteria pertama adalah dari segi kriteria kualiti vaksin tersebut, ya. Itu yang utamanya. Bila saya kata kualiti, kita akan memastikan bahawa kualiti pembuatan dan penghilangannya vaksin ini menepati piawaian antarabangsa. Kriteria kedua yang kita perlu pastikan adalah daripada segi keselamatan. Keselamatan produk ataupun vaksin yang akan kita gunakan, ya. Bila kita hendak memastikan keselamatan, kita perlu melihat daripada data-data klinikal, kajian klinikal yang telah dilaksanakan ke atas vaksin ini, ya. Jadi sebelum dilaksanakan kajian klinikal, kita juga melihat kepada data praklinikal. Itu juga merupakan satu kriteria yang kita ambil kira, ya. Semua aspek-aspek penelitian ni adalah untuk memastikan supaya keselamatan vaksin itu terjamin, ya. Jadi kriteria ketiga yang kita ambil kira adalah daripada segi keberkesanan vaksin COVID-19, ya, yang kita akan gunakan di negara kita, ya. Untuk kriteria ketiga ini, kita perlu meneliti data-data dan dapatan daripada kajian klinikal fasa 1 kita panggil, fasa 2 dan juga fasa ketiga. Tapi pada penilaian kita, vaksin yang kita nilai, vaksin Pfizer BioNTech daripada jenis teknologi mRNA ini, ke tahap efikasi ataupun keberkesanannya telah menjangkau 94%. Jadi maknanya tinggilah, lebih kurang 95%, ya. Dan vaksin AstraZeneca ni, vaksin viral vector ni, dia punya keberkesanan keseluruhannya lebih kurang 70%. Prinsip perubatan kita adalah pencegahan itu adalah lebih bagus daripada mengubat, ataupun dalam bahasa Inggerisnya prevention is better than cure. Sebagai contohnya, mungkin rakyat kan, dia bila tidak terkesan kepada COVID-19 ini, dia tak sedar betapa teruk atau berapa seriusnya mereka yang mengidap penyakit ini. Penyakit COVID-19 ini boleh membawa maut, ya. Pada golongan tertentu risiko mautnya begitu tinggi. Keutamaan penerima vaksin ini akan diberi kepada orang-orang yang berisiko untuk mendapat jangkitan SARS-CoV virus ini, dan juga mereka yang sekiranya dihinggapi penyakit ini, mereka akan mengalami komplikasi. Kita
sasarkan kumpulan yang pertama adalah petugas barisan hadapan, frontliners ya. Sebab mereka terdedah dengan virus ini di lapangan, dan juga mereka menjalankan satu tugas yang kritikal di barisan hadapan ya. Jadi frontliners ini terdiri daripada petugas kesihatan, daripada Kementerian Kesihatan, daripada universiti, daripada pihak swasta, petugas kesihatan yang terdiri daripada para doktor, para jururawat, pembantu perubatan, inspektor kesihatan dan lain-lain, dan juga petugas barisan hadapan yang bukan kesihatan. Kita jangkakan lebih kurang 500,000 petugas barisan hadapan bakal menerima vaksin COVID-19 ini pada fasa pertama. Jadi fasa kedua kita akan sasarkan kepada mereka yang mempunyai penyakit komorbid. Komorbid itu merupakan mereka yang mempunyai penyakit kronik, dan mereka ini sekiranya mereka mendapat jangkitan SARS-CoV ini, mereka akan mendapat komplikasi yang teruk. Mereka yang lebih daripada 50 tahun ataupun 60 tahun ke atas, kita akan beri vaksin ini, kerana mereka yang warga emas ini sekiranya mendapat jangkitan COVID-19 ini, kesannya adalah serius ya. Dan fasa ketiga merupakan mereka orang dewasa 18 tahun ke atas. Jadi tujuan kita sasarkan pada orang dewasa adalah supaya kita dapat membentuk immunity kelompok. Lepas menerima vaksin, kita masih perlu untuk memakai pelitup muka di tempat-tempat yang sesak ya. Kita masih perlu mengelakkan daripada tempat-tempat yang sempit. Dan bila kita betul berbincang dan bercakap, kita jangan sembang dengan dalam jarak yang dekat. Jadi saya rasa seluruh rakyat Malaysia ni terkesan dengan jangkitan virus ni ya, daripada yang tua, muda, dia merentasi agama, bangsa dan juga peringkat umur ya. Jadi saya melihat rakyat Malaysia mereka bersama-sama ya, bila kita menghadapi musuh yang sama ni kan, common enemy kan. Kita perlu bersama-sama membantu satu sama lain ya. Macam sekiranya kita tidak dapat bersama-sama kan, saya rasa untuk agak sukar untuk kita mendepani masalah pandemik yang kita hadapi sekarang ini ya. Tapi saya yakin dengan pertolongan media ya, mass media, untuk memberikan penerangan yang sahih, yang kredibel, yang betul pada rakyat, dan rakyat pula mereka dapat menerima penerangan yang kita berikan, sebab kita berikan penerangan ni secara telus ya. Kita tidak betul menyembunyikan fakta-fakta.